Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fakhruddin Hakim bin Zainuddin. Nombor pendaftaran 13DAD20F1028. Kami dari kumpulan 5 ingin membentangkan tentang isu pendermaan dan pemindahan organ dalam Islam. Pengenalan. Tidak ada istilah putus asa dalam Islam. Sebagai makhluk yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengimarahkan muka bumi, manusia seharusnya memanfaatkan akal fikiran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menyelesaikan sebarang masalah dan cabaran yang dihadapi. Ini termasuklah soal merawat penyakit. Dengan perkembangan pesat dalam bidang perubatan moden, pelbagai kaedah rawatan penyakit telah ditemui dan diperkenalkan. Salah satu kaedah rawatan ini ialah rawatan pemindahan organ yang terbukti berjaya merawat pesakit-pesakit yang menghidap masalah kegagalan organ peringkat akhir. Usaha merawat penyakit ini bertepatan dengan hadis sahih berikut. Terjemahan daripada Usama Ibn Syarif. Beliau berkata, sekumpulan orang Badawi berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah kami mendapatkan rawatan?" Baginda menjawab, "Ya, boleh. Wahai hamba-hamba Allah, dapatkanlah rawatan kerana sesungguhnya Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan Dia menentukan pula untuknya penyembuhan atau ubat kecuali satu penyakit." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah penyakit itu?" Baginda bersabda, "Penyakit tua." Organ atau anggota badan tertentu boleh dipindahkan daripada seorang manusia kepada seorang manusia bagi tujuan menggantikan organ penerima yang gagal berfungsi. Organ-organ dan tisu yang boleh dipindahkan termasuklah jantung, injak jantung, hati, buah pinggang, ginjal, paru-paru, kornea, mata, tulang dan kulit. Pemindahan organ boleh dilakukan daripada penderma yang masih hidup atau penderma yang sudah meninggal dunia. Organ-organ yang boleh diambil daripada penderma yang masih hidup ialah salah satu dari 2 buah pinggang dan sebahagian hati. Penderma yang sudah meninggal dunia pula boleh mendermakan semua organ dan tisu yang sesuai bagi tujuan pemindahan. Hukum pemindahan organ. Dalam konteks Islam, hukum mengenai pemindahan dan penderma organ tidak dibincangkan secara khusus dalam sumber utama hukum, iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini kerana pemindahan dan pendermaan organ merupakan perkembangan perubatan yang bermula pada abad ke-20. Walaupun demikian, para ulama Islam sudah membincangkan perkara ini semenjak tahun 1950-an lagi. Di Malaysia, isu pemindahan organ mula dibincangkan pada tahun 1960-an apabila Mufti Negara Perlis mengeluarkan fatwa berhubung isu ini pada tahun 1965. Pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh ulama Islam berkaitan pemindahan organ bersifat ijtihadi, iaitu ijtihad yang dilakukan berdasarkan pendekatan fiqh. Fatwa yang bersifat ijtihadi seperti yang diterangkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama kontemporari dari Mesir, ialah fatwa yang masih boleh diperbincangkan seperti juga ijtihad manusia yang lain. Tambahan pula, ia bersangkutan dengan hukum masalah baru yang tidak tercatat pendapat ulama-ulama terdahulu. Secara asasnya, hukum pemindahan dan pendermaan organ ialah harus. Ini kerana pemindahan dan pendermaan organ memenuhi tuntutan memelihara nyawa manusia yang merupakan salah satu daripada maqasid al-syariah, objektif syariah. Asas-asas keharusan pemindahan organ. Pemindahan organ yang dilakukan bagi tujuan rawatan ialah pilihan terakhir bagi menyelamatkan nyawa pesakit yang menghidap kegagalan organ peringkat akhir. Kaedah-kaedah fiqh yang digunakan pakai dalam hukum pemindahan organ ini berasaskan realiti bahawa pemindahan organ ini dilakukan dalam keadaan terdesak. Ini kerana tidak ada pilihan lain bagi menyelamatkan nyawa pesakit. Dalam kata lain, pemindahan organ dilakukan dalam keadaan yang sangat terdesak dan mustahak darurat. Keselamatan nyawa pesakit amat bergantung pada pemindahan organ tersebut. Kaedah-kaedah fiqh yang digunakan ialah: satu, segalanya urusan
itu mengikut tujuannya dalam kaedah fiqh ini. Sesuatu perbuatan itu dinilai berdasarkan niat dan tujuan ia dilakukan. Tujuan pemindahan organ adalah bagi menyelamatkan nyawa pesakit dan mampu mengelakkan kemudaratan yang lebih besar dengan melakukan kemudaratan yang lebih ringan. Pemindahan organ tidak dilakukan dengan niat untuk menghina atau menyeksa mayat. Sebaliknya, ia dilakukan bagi tujuan menyelamatkan nyawa. Kemudaratan perlu dihilangkan. Menghilangkan kemudaratan yang menimpa manusia ialah salah satu matlamat syariah. Dalam konteks pemindahan organ, rawatan ini memenuhi matlamat melihara nyawa manusia. Ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada usaha menyelamatkan nyawa manusia amat besar seperti disebutkan dalam Al-Quran menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berikut terjemahannya. Dalam sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Di bawah kaedah ini, rawatan pemindahan organ memberi pilihan untuk memilih jalan yang paling kurang mudarat. Apabila berhadapan dengan situasi dengan dua kemudaratan, maka keutamaan perlu diberikan bagi mengelakkan kemudaratan yang lebih besar dengan memilih kemudaratan yang lebih kecil. Dalam konteks pemindahan organ, kemudaratan yang lebih besar ialah membiarkan pesakit yang memerlukan organ itu meninggal dunia. Justru dalam keadaan ini, kemudaratan yang lebih kecil perlu diberikan keutamaan, iaitu mengambil organ daripada pendema bagi dipindahkan kepada penerima yang memerlukan organ tersebut. Kaedah ini juga meletakkan supaya keutamaan diberi kepada usaha pemindah kerosakan berbanding mencari kemaslahatan. Seorang yang masih hidup yang mahu menghindar kemudaratan terhadap dirinya boleh memilih untuk menjalankan proses pemindahan organ daripada orang yang sudah meninggal dunia bagi menggantikan organ yang sudah rosak. Dalam hubungan ini, menghindar kerosakan mengatasi kemaslahatan kepentingan untuk mengekalkan jasad orang yang sudah meninggal dunia. Apatah lagi jasad itu akan hancur juga apabila dikebumikan. Kesukaran membawa kemudahan pemindahan organ ialah ikhtiar yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia sebagai suatu kemudahan bagi mengatasi kesukaran yang dihadapi oleh pesakit-pesakit kegagalan organ peringkat akhir. Ini bertepatan dengan ayat Al-Quran berikut terjemahan. Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak mengkehendaki kamu menanggung kesukaran. Syarat memberi kelonggaran kepada orang yang berada dalam darurat dengan membenarkan perkara yang haram bagi menghilangkan kemudaratan yang menimpa, dengan syarat tidak ada pilihan lain yang halal baginya. Dalam konteks ini, pilihan terakhir yang ada bagi menyelamatkan nyawa pesakit dengan kekalahan organ peringkat akhir ialah rawatan pemindahan organ. Jika seseorang berada dalam kesukaran yang tidak mampu ditangguhkan sekiranya ia berterusan, maka perlu diberikan kelonggaran kepadanya bagi menghilangkan kesukaran tersebut. Dalam konteks pendemaan organ, pesakit yang mengidap kegagalan organ peringkat akhir berhadapan dengan kematian. Pemindahan organ menjadi satu pilihan yang diberi kelonggaran syarat sebagai ikhtiar bagi menyelamatkan nyawa pesakit tersebut.
Mati otak. Isu mati otak pertama kali dibincangkan dalam persidangan ulama antarabangsa ialah pada tahun 1985 di Jeddah, Arab Saudi, walaupun pada ketika itu tiada keputusan dibuat. Kemudian isu ini dibincangkan dengan lebih terperinci pada tahun 1986 di Amman, Jordan. Fatwa yang dikeluarkan oleh persidangan ini ialah menyatakan bahawa kematian boleh berlaku kerana dua sebab. Pertama, apabila jantung terhenti secara sempurna dan doktor mengesahkan tiada harapan untuk kembali berfungsi. Kedua, apabila peranan otak terhenti secara sempurna dan doktor pakar dalam bidang ini mengesahkan tiada harapan untuk kembali berfungsi setelah dibuat analisis lengkap. Sehubungan dengan itu, mati otak diterima sebagai kematian dalam Islam. Kesimpulan, Ibnu Qayyim Al-Jawziyah meletakkan pengorbanan jiwa raga pada peringkat yang tertinggi sekali daripada 10 jenis pengorbanan yang beliau sebutkan dalam Madarij Al-Salikin. Pertama, organ boleh dikategorikan di bawah pengorbanan jiwa raga seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jawziyah ini. Ini kerana penderma sanggup menderma organnya kepada pesakit yang memerlukannya dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Menyelamatkan nyawa manusia ialah salah satu daripada tumpuan penjagaan syarak dalam Islam. Pendermaan organ juga melahirkan individu dan masyarakat yang mempunyai rasa tanggungjawab untuk membantu satu sama lain tanpa mengira latar belakang agama, bangsa, pangkat dan harta. Islam sememangnya amat menggalakkan sifat ta'awun atau bantu-membantu. Seperti dalam ayat Al-Quran berikut terjemahan, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Untuk membuat rujukan boleh merujuk seperti gambar di atas.